Munawwar walaupun satu huruf Quran. Mutakin boleh. Hebat tak Quran? Tapi berapa ramai manusia hari ini dia tak boleh berenggan dengan telefon, tetapi dia boleh berenggan dengan Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi radda 'alayya ruhi wa'afani fi jasadi wa adinani bi dzikri. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mengembalikan ruh kita pada hari ini, dan Allah memberikan kesihatan kepada tubuh badan kita, dan Allah memberi izin kepada kita untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubah wa hamil al-Qur'an wa indal mauti syahadah wa ba'dal mauti jannatan wa na'im. Ya Allah, kurniakanlah rezeki sebelum kami mati kami sempat bertaubat dan kami dapat hafal 30 juz Quran. Ketika kami mati kami diberikan mati syahid, sama ada mati syahid di medan perang atau mati syahid dalam keadaan kami belajar dan mengajar Quran. Setelah kami mati kami diberikan syurga dan syurga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Pertamanya, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah rahmatnya pada malam ini dapat lagi kita duduk di dalam majlis ilmu yang mulia. Jadi pada malam ini insya-Allah tajuk malam ini penghayatan surah Al-Isra ayat pertama. Jadi tuan-tuan ahli Jumaah yang saya kasihi, kalau ada peluang boleh ambil Quran lah. InsyaAllah kalau nak lebih faham boleh ambil Quran yang ada tafsir, terjemahan. Nanti boleh tengok saya akan tunjuk kehebatan Al-Quran dalam surah Al-Isra. Kalau nak tulis boleh tulis, kalau nak dengar boleh dengar, insyaAllah. Boleh. Jangan malu, segan nak ambil Quran siap. Cuma kalau boleh ambil ada benda yang boleh kita kata rehala, takut kena. Nanti saya pengen molek pula lah, insyaAllah. Nak ambil Quran boleh ambil Quran. Okay, sahabat-sahabat yang berada dalam TikTok ni boleh buka Quran muka surat 282. Buka Quran muka surat 282 ataupun Quran terjemahan boleh tengok surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okay, ikut saya dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul al-basir. Sadaqallahul azim.
Dalam surah Al-Isra, yaitu ayat yang pertama ni, dengan satu ayat conclusion, satu ayat yang memberi kesimpulan kepada perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan 4 benda yang diuji pada tahun yang sama. Ada berapa? Ada 4 benda yang diuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun yang sama, yang dipanggil sebagai Amul Huzni. Nama apa? Amul Huzni. Tahun kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, apabila matinya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Itu yang pertama. Matinya Khadijah. Yang kedua, apabila umat Islam seluruhnya diuji oleh Allah, diboikot oleh kafir Quraisy. Oleh kafir Quraisy, siapa yang orang ini Islam tak boleh kahwin, tak boleh nikah. Siapa dia orang ini Islam, maka mereka ini tidak boleh dijual beli. Siapa sehingga Abu Jahal kata, siapa daripada kafir Quraisy mutak sejual kepada orang-orang Islam, aku dhaman, aku janjikan, aku berikan jaminan bahawasanya kamu akan mendapat keuntungan, tak akan rugi kalau mutak jual pun kepada orang-orang Muslim. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1, 2, 3, Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji apabila kematian sayap kanannya, yaitu Abu Talib bin Abdul Muttalib. Itu yang ketiga. Yang keempat, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar berdakwah sekejap disebabkan orang Mekah tak terima, dan ada perlawanan daripada orang-orang waris-waris dia dari mana? Daripada Taif. Orang Taif kata, marilah sini, aku beri jaminan kepadamu, kalau mu mari sini, mu akan selamat. Tetapi apa yang berlaku, siapa aja di sana, mereka, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan anak akak dia, iaitu Zaid bin Harithah, siapa-siapa kena balik batu sehingga berdarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan peristiwa, 4 peristiwa ini, maka Allah Subhanahu wa taala berikan satu berita gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ini kita akan tengok apa berita gembira apabila Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan Subhanalladzi. Kenapa Allah gunakan Subhanalladzi? Apabila kita nak jalan ke mana-mana, kita naik kereta, kita nak naik kenderaan, kita nak naik motor, kita nak naik kereta api, kita nak naik kapal terbang, kita nak naik jet, helikopter, apa saja yang kita nak naik, kapal selam, apa semua. Apa doa kita baca? Kata Allah, listastawu ala ruhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitu alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nampak tak? Allah guna perkataan subhana. Apabila nak jalan ni, Allah guna subhana. Bapa Allah guna subhana. Dan Allah tak kata subhanallah, tetapi Allah guna subhana. Tak ada pun dalam ayat ini Allah guna satu perkataan yang menggunakan Allah. Tengok ayat dalam surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ada perkataan Allah. Ambil kita nama apa, Ben? Maka kita Pendi. Ambil Pendi. Ada perkataan Allah. Apakah hikmah, apa sebab dalam ayat ini apabila kita nak jalan tak nampak Allah?
Allah nak mengajarkan kepada kita macam mana orang Melayu kita apabila kita patung. Pasal kita patung, maka patung yang pertama pembayang dia itu dia akan gunakan alam semesta. Betul tak? Apa nama ni? Pergi ke apa? Naik gunung naik ke apa? Pulau apa? Pulau pandang jauh ke tengah. Lepas gunung Daik. Gunung Daik bersama tiga. Apa sebab pembayang ini? Orang Melayu kita, lagu mana orang Melayu dan orang-orang dulu dia suruh tengok alam. Sebab Allah ajar kita tengok sekeliling. Baru kita nampak Allah. Dalam ayat ini tak ada perkataan Allah swaya. Apabila kita nak lihat kebesaran Allah, maka kita kena tengok dengan mata. Kita tak nampak tebing Allah. Hari ini perayaan China. Yang mana Cina Islam, alhamdulillah. Yang mana bukan Islam, mereka masih mempercayai bahawasanya Allah itu Tuhan mereka ni campur dan rata. Kita percayai bahawasanya Allah itu ada dan kita tak nampak Allah. Mana kata Allah ada tapi kita tak nampak? Simple je kalau kita nak ayat. Mana otak lemah dan mana buah fikiran lemah. Tahu tu tunjuk. Kita pun tapal. Kita tanya, sakit ke tak? Sakit. Tunjukkan kesakitan itu. Ada ke tak Allah? Ada. Boleh tunjuk ke Allah? Tak ada tunjuk. Tapi ianya adalah kepercayaan. Bukan semua benda yang kita tengok, yang kita dengar boleh nampak di mata kita. Bukan semua benda yang kita tahu kena boleh nampak. Kita tahu bahawasanya malaikat ada, tetapi tidak perlu kita tengok dengan mata kasar. Kita hanya dengan percaya saja. Dan macam mana? Kenapa Allah gunakan subhanalladzi? Kita naik kereta, kita Kelantan ni tak ada masalah kot. Kalau tu pagi jam ke apa ke, mungkin sikit je lah. Berbanding dengan orang luar di sana, mereka guna naik kereta jam. Macam mana kita nak naik kereta? Kita nak naik motor, kita nak rasa kebesaran Allah SWT. Kita pergi naik kereta, kita naik kereta Asia contohnya. Siapa kat traffic light, kita tengok orang tepi kita. Orang tepi kita naik mesin. Kita pun tengok, oh sedap dia naik mesin. Kita berkata, apalah Tuhan tak beri aku mesin. Stres tak kali kita sebut kita? Bapa Tuhan tak beri aku mesin? Stres tak? Tetapi apabila kita naik Asia, naik kereta Asia, orang tepi ni naik mesin. Tapi kita naik Asia, kita naik kereta biasa. Tak kira Asia berapa, tapi kereta biasa. Naik. Tapi hati kita tenang. Dengan orang yang naik kereta besar, seat dia ni, kalau kita boleh turun tu, nak turun tu slow. Lepas tu seat ni pula, dia ada apa? Dia ada hak manah tubuh. Dia ada hak menguruk. Sedap boleh bawa kereta derah. Jijak kereta pun semua. Ada kereta Tesla tu kan, auto drive kan. Tiba-tiba auto drive sangat-sangat. Ya jam sistem ni kau. Accident ambil kita. Mati dah sedar. Tapi nak ceritanya mana kita nak? Bapa kalau kita naik, kita kena sebut subhanalladzi asra. Subhanalladzi sakhkhara lana. Bapa kita sebut Maha Suci Allah yang menundukkan. Bapa kita ayat kita. Tu apa tu naik kereta apa ni? Naik kereta. Masuk dah tak ke gol ini.
Dia nak pergi api lah kan. Turun bawah. Masuk dia nak kundur. Tapi waktu dia tak dengar kata dia tak kata, dia kita kan. Dia tunduk tak pada kita? Tak. Jadi apa yang terjadi kalau dia tak tunduk? Accident. Ataupun kita naik kereta molek-molek, sekadar dia tunduk molek kita. Break, kalau kita tekan break slow, dia tekan break slow, dia break slow. Kalau kita ketik gak, dia break gak. Tapi hari tu waktu jadi kerja, break tak makan. Batu break ni kita makan. Yalah kan. Break orang lain belakang. Jadi break ini, bapa break ni sebab dia tunduk. Siapa tunduk ke dia? Allah. Jangan rakyat kita. Jangan rakyat kita yang tundukkan break tu. Sebab tu naik kereta, kalau kita tengok dalam video, kereta naik molek-molek, tiba-tiba lori mari cabut tayar dia. Untuk tayar yang banyak. Cemus ni. Kena kereta kita. Habis. Betul tak? Jadi siapa yang menunjukkan kereta kita? Allah. Sebab tu kena letak, kena suci kan. Jangan kita kata naik kereta Allahu Akbar. Kita lah menundukkan dia. Kalau buat masa ni kita masih lagi naik kereta biasa, kita ada cita-cita nak naik kereta yang besar. Janganlah kita kata tak siap aku kereta ni tak siap. Jangan ada kita. Kita kena rasa syukur. Kereta yang paling mahal atas muka bumi Allah, kereta kita. Apa ni kereta apa paling mahal? Kereta tayar 4. Jalan dah. Nasi kapau paling mahal kali nasi pataya yang dulu. Pataya. Kereta apa paling mahal sekali? Kereta yang mana dia boleh sabar masih. Itu kereta paling mahal. Kereta kita, walaupun kereta kita ni nak hancur pun. Kita kata kalau boleh bawa asal boleh bawa. Tapi kereta ni sabar masih. Lebih baik kereta yang mana kita kata kereta tu mahal, kita kata naik juga. Subuh tak ada subuh. Tekan telefon tak. Setting tak ada telefon, dia pun buka diri tu, dia cek tu kan, dia pun duduk mata, tu dia gerak. Tapi kereta tu tak apa masih. Wak sipen mana? Wak sipen dalam kereta. Mahal ke murah kereta tu? Kereta siapa yang kita nak? Kenderaan manakah yang kita nak? Iaitu kenderaan yang mana dinaiki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenderaan apa Nabi naik? Iaitu Nabi naik ke Isra Mi'raj, naik ke apa? Buraq. Bapa kita naik buraq. Adakah nanti kita akan naik buraq? Ya tuan-tuan. Kita semua ni kalau siapa akan masuk syurga, kenderaan dia adalah buraq. Adakah buruk saya jumpa dengan bebek? Takkan sama kenderaan kita. Berapa tak sama? Walaupun buruk yang sama, tapi buruk ni sisi 200, buruk ni sisi 500, buruk ni sisi itu 1000. Berapa beza? Disebabkan amalan yang kita lakukan di atas hukum Allah. Ada orang ngaji Quran banyak, insya-Allah buruk dia laju sikit. Kalau dia mengaji Quran sekadar ngaji Quran, buruknya biasa. Walaupun kita sama-sama masuk syurga, tetapi kenderaan kita, nikmat yang Allah beri, kita nak nikmati nanti dalam syurga, berbeza mengikut amalan kepada kita. Sebab itu dia kata subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Kalau mu nak tengok dalil-dalil, mu nak tengok bukti kehebatan Allah Subhanahu wa taala, mu kena tengok apa? Mu kena tengok, mu kena jalan. Jadi apa Tuhan tak buat? Nabi boleh tak Tuhan nak buat gini?
Nabi duduk Mekah. You naik daerah, sekarang naik daerah, jumpa Allah di Sidratul Muntaha. Boleh ke tak? Boleh. Tapi apa dia kena pergi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa? Apa dia pergi sana? Allah nak ceritakan bahawasanya dalam hidup ini kita nak dapat sesuatu ilmu, kita nak dapat sesuatu ibrah, kita nak dapatkan sesuatu kefahaman. Ada masa kita kena bermusafir, ada masa kita kena pergi jalan, ada masa kita kena pergi. Barulah bagi jadi kalau kita duduk main kapung, main macam Pakistan, duduk biasa saja, kita tak kena. Kita tak akan tahu. Paling wajib sekali kita kena pergi dalam hidup, kena pergi mana? Maka kalau mampu, hak tu paling wajib sekali. Kemudian Allah sebut lagi, Subhanalladzi asra bi'abdi. Dia ni kalau kena jalan, Allah kata, Allah nak jalankan Nabi ni daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, kemudian nak naik lagi, jumpa Allah ni kena hati bersih. Apabila seseorang hati bersih, walaupun pangkatmu adalah pegawai, walaupun pangkatmu adalah ketua, walaupun pangkatmu pengarah urusan, walaupun pangkatmu adalah YB, walaupun pangkatmu adalah Perdana Menteri, walaupun pangkatmu raja, tetapi pangkat yang paling mulia di sisi Allah, hamba Allah. Nabi pangkat paling tinggi, tuan-tuan. Rasul pangkat paling tinggi. Tak ada pangkat paling tinggi atas muka bumi Allah ni. Kita kata siapa? Lepas aja raja, lepas aja sultan, lepas aja presiden dunia, gapo pangkat paling tinggi? Nabi dan Rasul. Tapi Nabi dan Rasul tidak diangkat menjadi jumpa Allah. Tetapi pangkat apa? Abdi. Pangkat dia apa? Pangkat hamba Allah. Baru boleh naik ke atas. Kita nak pergi jumpa Allah, kita kena ada pangkat apa? Hamba Allah. Sebab tu masa kita nak semaya, Nabi tak sebentar. Masa kita Nabi naik langit, dia tunggu dia wake up kita. Dia wis semaya. Dan semaya ini adalah satu wasilah, satu hubungan kita nak jumpa Allah. Betul tak? Nabi nak jumpa Allah naik langit. Kita nak jumpa Allah, kita kena sujud, kena semaya. Dan perkataan mula-mula yang Allah ajar kepada kita sama dia, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir itu apa panggil takbir apa? Takbiratul ihram. Apa panggil takbiratul ihram? Walaupun air ni, bismillahirrahmanirrahim, air ni halal, ada air ni saya minum. Tapi kalau saya semaya Allahu Akbar, metan minum air harap keluar. Agak-agak sah tak semaya? Tak sah. Walaupun kita kecek lah ni, saya tengok kecek ni, halal ke haram saya kecek? Halal. Tapi ketika kita semaya, Allah dia semaya mana boleh kan? Dia pun raya ke saya. Mu tengok tu email tu. Oh, dia baca sedap je. Tu email tu baca sedap. Kawan ni pula tak pilih, dia kata, maya tak boleh nak kacet. Lepas tu kata, baik aku saja. Tiga-tiga boleh sah semaya ke tak? Tak sah semaya kan? Sebab tu namanya takbiratul ihram. Makna mengharamkan benda yang halal. Kita tak boleh. Dia ada syarat-syarat. Jadi sebab tu dia kata bi'abdi. Ada tak perkataan Abdullah? Ada tak perkataan hamba Allah di sini? Dan ada tak perkataan Abdullah? Ada tak dalam ayat ni Abdullah? Ada ke tak? Tak ada. Tapi dia guna perkataan bi'abdi dengan hamba Allah. Maka di sini apakah dipanggil istilah orang ni justify
ataupun kita kata apakah skala yang untuk menunjukkan seseorang yang hamba Allah, ataupun kita kata apakah nilai yang kita kata 1 hingga 10, kamu nak kata hamba Allah lagu mana? Maka dalam surah Al-Isra ni, jangan orang baca surah Isra. Biasanya orang baca surah Isra, dia akan baca ayat 1, ustaz mana-mana pun dia akan baca ayat 1. Kemudian dia tidak menerangkan satu surah Al-Isra. Dalam surah Al-Isra ayat 1 ni, macam mana nak jadi hamba Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala dia cerita dalam surah Al-Isra ini, iaitu pada muka surat 290 buka Quran, iaitu pada ayat yang ke-78, 79, 78, 79. Kita nak menentukan kita ni menjadi hamba Allah, iaitu ayat 78. Aqimis salah liduluki syamsi ila wasaqil layl wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Kata Allah, mu nak jadi hamba Allah, syarat pertama mu kena sembahyang. Aqimis salat liduluki syamsi, iaitu dirikan salat apabila matahari ni gelincir, iaitu waktu asar, daripada zuhur, asar, maghrib, isyak ila ghasaqil lail. Tapi dia tambah sekali lagi, wa Qur'an al-fajr. Allah tak sebut liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa salatil fajr. Allah sebut wa Qur'an al-fajr. Bapa Allah sebut wa Qur'an al-fajr. Allah nak kaya, siapa nak berjaya dunia akhirat, paling kurang dia kena dengar ayat Quran pada waktu subuh. Macam mana kita nak dengar ayat Quran pada waktu subuh? Maka kita kena solat subuh. Kita jadi takmir sendiri kau, ataupun kita jadi makmum kau, sama ada dengar di masjid ataupun dengar di rumah ataupun di mana-mana, maksudnya kita kena solat subuh. Dan solat subuh ini akan menjadi kualitinya kemah, kualitinya perfect, kualitinya baik apabila kita memahami apa yang dibacakan di dalam solat. Kalau kita tak faham, tak jadi. Kita kena faham. Lagu mana kita nak jadi kualiti seorang hamba Allah yang seterusnya? Pada dengan solat 5 waktu ke? Tak. Lepas tu dia sambung lagi. Wa minal lail fatahajjad bih nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayat ini Allah tak sebut wa minal laili faqiyamul lail. Allah sebut fatahajjad. Hajjada yuhajjidu tahajjud. Tahajjada yatahajjadu tahajjudan. Tahajud ni tuan-tuan, apa makna tahajud? Tahajud adalah seseorang itu kalau nak solat dia mesti kena tidur walaupun sekejap. Itu maksud tahajud. Dan tahajud ini bermaksud apa? Daripada perkataan jahadah, dia kena berjihad, berkorban. Jadi kalau kita nak Allah angkat darjah kita, kita nak Allah Subhanahu wa taala angkat darjah kita, walaupun kita hanya orang kampung biasa, walaupun kita hanya orang yang mari masjid saja, walaupun kita ni hanya orang yang mengaji bukan sekolah agama, walaupun kita ni bukan orang yang kita kata ustaz ataupun ustazah, ataupun kita ni bukan siapa-siapa, lagu mana Allah nak angkat darjah kita? Adalah kita kena ada mujahadah diri. Baca dengar kata mujahadah iaitu kita ni bermujahadah ataupun kita kata kita kena berkorban.
Kena qabih. Qabih apa? Hidup. Orang tu kan kalau start tidur tu kan, dia bangun juga. Bangun tu apa? Bangun nak tanah. Bangun nak kecil. Lepas tu kan, hari ini saya nak kasih, apabila kita bangun je nak kita tanah, pastikan lepas kita tanah, kita terus sebut Astaghfirullahaladzim. Kemudian tidurlah nak tidur. Cukup dah. Nak tunjukkan kita ni ada benda yang kita buat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada benda yang kita lakukan di waktu tahajud. Tuan-tuan, kata orang soleh, apabila dipanggil, dia mari jumpa orang soleh. Wahai Tok Guru, saya ni nak bayar dalam hidup saya ni. Tuhan tak uji apa-apa. Tuhan tak ada beri pun ujian ke saya. Maknanya Allah sayang dapat saya. Tok Guru tanya sepatah saja. Mau bangun ke tak tahajud? Maka jawabnya, Tuhan, itulah ujian paling besar dalam hidup. Sekiranya tuan-tuan, diri kita berumur 40 tahun dan kita masih lagi belum bangun salat tahajud, tanya diri kita, apa sebab aku tak bangun? Mesti ada something wrong dalam diri kita. Mesti ada sesuatu yang berlaku dalam diri kita. Minta maaf saya banyak. Bahasa yang paling mudah adalah sebab kita banyak dosa. Sebab itu Allah tak tegur kita. Sebab itu Allah tak kejutkan kita untuk bangun tahajud. Siapa umur dia 40 tahun tak bangun tahajud lagi, sekali lagi saya ulang, bermaksud Allah sedang uji kita dengan ujian yang sangat berat sebenarnya. Sebab kita tak boleh bangun tahajud. Walaupun kita ini seorang, kalau pergi office, kita dah ketua. Walaupun kita ni, kalau pergi jabat, kita dah ketua. Walaupun kita ni, kita duduk di masjid, kita dah ketua. Walaupun kita ni, duduk dalam masyarakat, kita dah ketua. Tetapi, apabila Allah tak buka rezeki kita untuk bangun tahajud, ketahuilah bahawasanya Allah tak sedengar kita bermunajat padanya. Allahu Akbar. Berat tuan-tuan. Kita rasa ingin dah tak bangun tahajud. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala dia paksa kita puasa pada bulan Ramadan. Kalau duduk kan, setahun 365 hari ini, nescaya kita tidak akan bangun sebelum subuh. Wujud kewajiban kita pada bulan Ramadan, kita terpaksa bangun untuk sahur. Itu pun kalau bangun sahur. Kalau tak bangun sahur, tentu dah tak bangun sebelum subuh. Muhasabahlah diri kita supaya kita bangun bertahajud. Kemudian Allah kata, asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Supaya Allah angkat darajat kita yang terpuji. Darajat terpuji ni bukan mudah tuan-tuan. Kata orang saleh, orang yang bertahajud, percakapannya, kecil dia ni sangat membahaya. Sangat bahaya ni maksudnya, kalau dia kecil mungkin mulut dia masih, bahasa Kelantan ni mulut masih. Ataupun mudah kita nak ayat, orang bangun tahajud ini kata-katanya berhikmah. Setiap kata-katanya akan masuk ke dalam hati seseorang. Itulah sifat seorang yang Allah pilih untuk bangun tahajud. Bukan mudah nak bangun tahajud. Walaupun kita ini Tok Imam, walaupun kita ini Tok Bilal, walaupun kita ini ustaz, walaupun kita ni ustazah, walaupun kita ni sekolah agama, walaupun kita ni pandai Quran, walaupun kita ni pandai bahasa Arab, belum tentu Allah pilih kita untuk bangun tahajud.
Semoga Allah pilih kita semua dapat bangun bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tengok pun, kita kembali kepada muka surat 2 atau 82. Kemudian Allah kata bi'abdi laila. Kalau nak jadi hamba Allah yang kualitinya yang menyebabkanmu boleh jumpa Allah, maka banyakkanlah dengan waktu malam. Kita kena banyak dengan waktu malam. Waktu malam adalah waktu yang sangat mulia. Sebab itulah di antara waktu mustajab adalah waktu maghrib dengan isyak. Rugi kita tak ambil waktu maghrib dengan isyak ni. Sebab waktu maghrib dengan isyak adalah waktu yang mustajab. Sebab itu kita duduk dalam majlis ilmu, kita duduk mengaji pula, kita duduk fahami, kita duduk menhayati apa yang Allah nak ayat. Itulah lailam. Kemudian Allah sebut yang seterusnya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bapa Allah Subhanahu wa taala sebut dua benda. Pertama, Allah dah sebut tentang sujud. Kita sujud berapa kali sujud? Ada kadang orang sujud sekali, sujud semaya betul. Jangan sujud sawi ataupun sujud sawi dua kali. Sujud syukur. Sujud kita akan sujud berapa kali? Sebab tu dia sebut dua masjid. Kemudian betapa hebatnya Allah SWT. Dia susun ayat Quran ini, maka tengok muka surat 293. Buka muka surat 293. Iaitu ayat yang ke-107 dan ayat 109. Jumpa dah ayat 107, ayat 109? Jumpa? Ayat 107 dia tersebut, idza yutla alaihim yakhiruna lil adqan sujada. Sujud. Kemudian ayat 109 dia sebut wa yakhiruna lil adqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Allah guna perkataan satu sujud, satu lagi sujud dengan khusyuk. Kalau hari ini tuan-tuan, kalau kita hari ini kita tidak memahami betul-betul cerita Isra dan Mi'raj, pasti solat kita akan solat yang kita tidak khusyuk. Kalau kita tak faham sebenarnya intipati Isra dan Mi'raj, apa intipati perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sebab hikmah dia. Tengok sini dalam Quran, dalam surah Al-Isra ni, daripada ayat 1 ayat 111, dia sebut ayat 1, dia kata minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dia sebut dua kali. Kita pun sujud pun dua kali. Dalam surah ni dia sebut perkataan sujud pun dua kali, pada ayat 107 dan juga ayat 109. Allahu Akbar. Zaman sebelum ini kita tengok, oh bisa cik ni, bapa tukar dia boleh jadi bulan. Mari sore cik ni, bisa cik ni boleh belah laut. Mari pula bisa cik ni boleh apa ni, boleh bulan. Semua belah bulan, semua kita tengok orang ni tukar boleh jadi bulan. Itu adalah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman kita ramai orang dia percaya kalau nak ada benda keistimewaan mesti malam Lailatul Qadar, mesti kita kena tengok pokok sujud, barulah kita nampak kebesaran Allah. Betul betul? Sedangkan depan mata kita Quran ini, itu mukjizat yang terbaik. Seayat Quran, sehuruf Quran, semua orang yang ada dalam muka bumi Allah, hatta orang pandai pisau tidak boleh ubah walaupun satu. Tetapi tuan-tuan, satu huruf Quran dapat mengubah kehidupan kita. Betul tak? Satu huruf.
Alif Lam Mim. Kita baca. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak aku kata alif lam mim itu satu huruf, bahkan alif satu, lam satu, mim satu. Kita baca 3 huruf ni boleh bubuh dalam baca kita, ambil dia bubuh dalam akaun kita. Akaun kita 244334. Kalau siapa tak ada nombor akaun ni, tentu tak boleh masuk. Tak boleh masuk duit. Tak boleh masuk saham akhirat. Kenapa 244334? Semaya subuh 2, semaya subuh 4, semaya asar 4, semaya gharib 3, semaya isya 4. Kalau tak ada nombor akaun ni, mu tak usah cerita mu hebat selama mana. Mu tak usah cerita tinggi mana pangkat. Tak usah cerita lagu mana hebatnya harta mu, tak usah cerita. Kalau mu tak semaya dia. Nombor akaun. Tak ada nombor akaun, tak usah cerita lah hebat selama mana. Dah ada menteri kamu, raja kamu, sultan kamu, mu tak ada nombor akaun ni, mu tak boleh masuk pahala. Jadi dengan 10 tadi, 10 tu boleh bubuh dalam akaun. Lepas tu boleh bawa sampai ke akhirat. Itulah hebatnya Quran. Tak apa. Siapa tengok Quran, tengok je Quran. Tuhan bagi pahala. Siapa fikir je Quran, Tuhan bagi pahala. Siapa baca je Quran, lagi lah Tuhan bagi pahala. Siapa dia hanya dengar Quran, dapat pahala. Banyaknya kelebihan Al-Quran. Hebat tak hebat Quran? Kumpul kata Allah, tengok sikit. Dalam surah ni, dia kata apa? Muka surat 291. 291 ayat 88. Dia kata apa? Kul la ini jatama'atil jin wal ins. Kul la ini jatama'atil ins wal jin. Dia sebut manusia dulu. Ada sebab dia, cuma saya tak cerita. Ala ayatu bimithli hadzal Qur'an. La ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'd. Mu manusia orang paling hebat sekali. Mu kumpullah semua manusia. Mu kumpullah semua jin. Mu nak buat walaupun satu huruf Quran. Mu tak boleh buat. Hebat tak Quran? Tapi berapa ramai manusia hari ini, dia tak boleh berenggan dengan telefon, tetapi dia boleh berenggan dengan Quran. Ucapkan astagfirullahaladzim. Apakanlah dosa aku, ya Allah. Maafkan aku kerana aku tak ada masa bersama Quran. Siapa yang Allah uji dia tak ada masa bersama Quran, ketahuilah bahawasanya dia sedang diuji dengan ujian yang besar. Ustaz, saya tak pandai mengaji Quran. Tak ada. Mula dengan Iqra, tak ada masalah. Ustaz, saya tak tahu nak mengaji mana. Tak ada kisah. TikTok saya mengajar 5 pagi, 7 pagi, 3 petang, 10.30 malam. Mengajar Iqra. Ustaz, saya tak tahu mana nak mengaji dengan Ustaz mana. Buku YouTube. Ustaz, saya tak pandai YouTube. Tanya anak. Ustaz, saya malu nak mengaji dengan, cari saya. Ustaz, saya malu dengan saya, cari tu email. Ustaz, saya malu dengan tu email. Kok mula? Nak beri alas saya ke apa? Tak ada. Alah. Berat tahu tu ujian. Nabi nak turun sebutir Quran ni 23 tahun. Kita lahir-lahir ada Quran. Sebab itulah orang kata apa? Orang yang mudah dapat seperti mana dihampas dengan kapet megah ni, tak serupa dengan orang yang buat masih. Betul tak? Sebab tu Quran ni, Al-Quran ni muncullah AJK sini ngaji kan. Tolong apa? Tolong bersihkan, tolong susun. Kalau tak susun, AJK tak susun ni kan, nescaya teragi
Tapi saya mari balik, tak kena tiup lah. Tak kena tiup. Tegang balik dulu. Quran ada tak terang? Ada. Buka. Jalan aja. Berabuk dah lah. Muncullah berabuk saja. Tak kena berabuk ada tai cicak lagi. Nak kata hinanya diri kita, kita tak rasa hina. Tapi kalau kita tengok hati kita, Allahu Akbar, Quran sama dengan tai cicak. Nilai dia. Dosanya diri kita. Tapi kita tak rasa. Untuk bagi alasan sibuk sama. Dia nak bagi alasan sibuk boleh. Bagi alasan tu manusia. Tapi jangan bagi alasan depan bukan laki. Tengah bagi alasan depan bukan laki. Ya ambil gua tu dia tu, seperti dia tu, bom sekali kata tu. Tak ada alasan. No excuse. No alasan. Tak ada alasan. Lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linurihu min ayatina innahu huwas samiul basir. Panjang lagi lah saya nak cerita, tapi mungkin semula saya cerita sampai 50. Saya cerita semula kehebatan satu ayat ni. Kau boleh lagi sikit? Boleh lagi kau nak buat dia? Apa ada geliat ada belakang? Geliat dah, geliat semula. Kita jumpa bulan depan tak ada dah. Lepas puasa. Lepas puasa. Bulan Ramadan kalau nak jumpa pun mungkin jumpa kuliah subuh kah? Ataupun sini ada kuliah subuh ya kan? Tak ada rasa kuliah ke apa? Lah kuliah apa? Ada lah kuliah itu. Ini ada juga. Jadi kan tambahlah ilmu tuan-tuan. Pesan saya tambahlah ilmu. Saya tengah live ni. Sahabat kita ni dia kata tak terasa mengalai mata. Live. Tengah tengok ni dekat apa peluang ni. Tamu semua ke. Nak katanya hebatnya Allah ni. Saya tak sentuh ke apa pun. Tapi Quran yang menyentuh hati. Tak ada saya pergi apa main ni kita. Ya hati ada. Waktu je. Tapi kalau kita hari ni kita tak berasa apa-apa, tahuilah bahawasanya kita kena mahasiswa diri. Kereta ni dia ada masa kena sepi. Tapi hati kita berasa tak kena sepi. Okay, jadi sekadar itu sahaja.